Yang Muhammad balik pula. Terima kasih Datuk Pengerusi. Cuma sekali sikit saja menyanggah ke kanda saya ni. Kalau dia kata perhimpunan haram, tapi Tan Sri Hasmi cakap perhimpunan aman. Suakam cakap menyentuh juga mengenai andaian mengenai wang haram tersebut, kerana isu itu timbul dalam media. Dan saya juga dipahamkan Ambiga sendiri menjawab, dan dia telus, dia tidak berselindung. Betul, dana itu dibiayai oleh NDI, tapi bukan program itu. NDI adalah National Democratic Institute, satu development agency yang dibina, yang dibuat ketika zaman Ronald Reagan dulu untuk agenda program development, kerja-kerja kita panggil capacity building, pembangunan demokrasi. Yang saya rasa apabila kita berurusan kerajaan Malaysia, terutama sekali pekan hari ini saya tengok rancak berurusan dengan kerajaan Amerika, saya kata perkara tersebut perlu kita konsisten. Kalau tidak, nanti NDI itu agensi Amerika. Nanti kalau kita templak dia di dalam negeri, nanti pekan ke Amerika, nanti kena marah pula. Datuk Pengerusi, saya tak mempanjangkan isu itu, tapi saya masuk kepada rang undang-undang perniagaan perkhidmatan wang 2011 yang dibentangkan. Timbalan Menteri, saya juga bersenada dengan Indra Mahkota. Tahniah kerana ini satu naskah undang-undang yang baik. Walau bagaimanapun Awak Menteri, mohon penjelasan. Niat yang baik perlu dijelaskan lagi. Awak Menteri, terdapat satu, nanti Awak Menteri kata saya ni suka bagi laporan-laporan, tetapi bagus untuk Timbalan Menteri mendapat maklumat ini. Awak Menteri, terdapat satu laporan juga ada kaitan dengan Amerika ni. Sebab tadi kata Amerika, tapi kita dah lantik EPCO, nak buat macam mana? Kita bagi lagi 70 juta lebih. Ada laporan dikatakan Money Laundering and Financial Crimes Report. Ada dalam, kita boleh dapat di dalam internet oleh State Department. Yang Mak Menteri di sini, saya rasa Mak Menteri perlu berjelaskan, kerana di dalam tujuan baik Yang Mak Menteri membentangkan undang-undang ini dikatakan juga ialah untuk membendung aktiviti haram, pengumbalan wang haram dan pembiayaan keganasan. Hal ini penting untuk mengekalkan integriti sistem kewangan Malaysia. Ya, ini saya rasa ini perlu dijelaskan kerana niatnya itu integriti sistem kewangan. Dan semalam saya tengok Mak Menteri juga menjawab soalan daripada Tanah Merah berkaitan dengan global kita integrity financial report berkaitan dengan kononnya 800 bilion lebih. Ya, Mak Menteri, saya yakin niat ini, saya rasa sepatutnya kepentingan itu lebih kepentingan nasional, bukan di atas desakan-desakan orang lain, mereka yang takut mengenai terorisme, mereka yang takut lain. Kita pula lepas satu undang-undang, ada sikit-sikit ada kaitan terorisme. Bagi saya, pada pandangan saya, terorisme ini bukan diskusi kita sebelum berlaku pengeboman September 11 di New York itu, bukan diskusi kita di sini pun. Tetapi selepas itu dunia, ya saya terima perkara itu adalah satu perkara yang perlu ditangani. Tetapi kita tidak mahu bahawa perkara tersebut hanyalah disebabkan oleh hambatan-hambatan, tekanan-tekanan sebegitu. Dan saya rasa tidak sebegitu sepatutnya, Mak Menteri. Saya yakin, ya Mak Menteri, ya. Ya Mak Menteri, di sini saya mohon penjelasan Mak Menteri. Dalam report tersebut dia mengatakan sebegini, dengan izin, Malaysia is not a regional center for money laundering. Bagus. However, its formal and informal financial sectors are vulnerable to abuse by narcotic traffickers, financier of terrorism and criminal elements. Malaysia relatively lack customs inspections at ports of entry and free trade zones. Its uneven enforcement of intellectual property rights and its offshore financial services center serve to increase its vulnerability. Dia mengandaikan sektor-sektor yang saya katakan ini amat lemah. Yang Mak Menteri, perkara ini Mak Menteri perlu jelaskan kerana saya yakin Bank Negara ialah satu badan yang akan memantau harta satu sen pun keluar masuk. Kerana pada tahun 98 kita juga yang telah mengetatkan, contohnya kita telah mengenakan untuk tukaran wang kita letak satu kawalan. Maksudnya kawalan masuk apa-apa saja yang bernilai lebih daripada 5,000 mesti direkod. Itu 1998 sehinggalah AMLA dan sebagainya. Yang Mak Menteri, saya mohon penjelasan dari Dewan Yang Mulia ini. Apabila AMLA iaitu Money Laundering Act diluluskan dan dilaksanakan, setakat hari ini berapa banyak kes yang berjaya?
Saya ingat kes yang awal yang melibatkan seorang doktor wanita. Saya tahu kes itu. Sehingga hari ini, dan berapa banyak kes itu telah berjaya diselesaikan. Kerana Yang Menteri, kita tahu money laundering ini is a very technical offence, satu kesalahan yang amat, kita kata, agak kompleks. Dan banyak permohonan-permohonan kita panggil interlocutory application di peringkat mahkamah rayuan yang kadang-kadang melambatkan proses ini, terutama sekali merujuk kepada apa yang dipanggil sebagai tracing order, perintah untuk mengenal pasti ataupun menelusuri sumber-sumber, ruang-ruang di mana puncanya duit-duit ini, sehingga kan ada yang dikatakan AMLA ini satu yang bersifat drakonian, sehingga apabila seorang itu dituduh, terus dikenakan injunksi yang terus akan membekukan kewangannya. Pada pandangan saya, Mak Menteri, itu satu pendekatan yang baik, tetapi isunya setakat hari ini dah berapa banyak yang berjaya, kerana kita tidak mahu mereka-mereka yang tidak bersalah tidak diadili dengan baik. Yang Mak Menteri, saya juga memohon penjelasan Mak Menteri, kerana pada pandangan saya pengguruk wang ini merupakan satu industri yang agak lumayan. Kebetulan saya juga dapat tahu ada juga orang Malaysia yang terlibat di penguruk wang di selatan Thailand dan sebagainya, itu pelbagai. Tetapi Mak Menteri, di sini saya pergi sedikit ke depan, kerana ada mengandaikan money laundering ini juga menyumbang kepada kekangan-kekangan agenda-agenda ekonomi yang lain. Ada yang mengatakan, contohnya industri perumahan, kenapa di kawasan bandar, contohnya di balik pulau, rumah-rumah yang 800,000, 900,000 yang dibangunkan itu semuanya habis dibeli. Siapa yang beli? Kerana hari ini tidak ada audit yang lengkap. Ada mengandaikan mereka-mereka yang terlibat dalam agenda wang haram ini. Tetapi Yang Mak Menteri, saya perlukan fakta daripada Bank Negara, kerana semua urusan pembelian, perumahan dan sebagainya melibatkan aktiviti yang dikawal. Yang Mak Menteri, saya juga ingin mohon penjelasan Mak Menteri, kerana seperti dikatakan oleh Indra Mahkota tadi dan disokong oleh Lugar Report. Lugar Report ialah satu laporan oleh kita panggil satu senator di Capitol Hill yang mempengerusikan satu jawatankuasa human trafficking report, human trafficking, yang mengatakan bahawa Malaysia ini merupakan destinasi human trafficking ini. Dan saya ingin mohon penjelasan Mak Menteri, sejauh mana perkara ini betul dari segi aspek kewangannya, kerana katanya aktiviti ini amat lumayan. Ada tak rekod dari segi kes-kes di Bank Negara contohnya, yang mana seorang dituduh ada kaitan dengan aktiviti human trafficking ini? Kerana rekod ini perlu dibersihkan. Kalau tidak, saya rasa Money Laundering and Financial Crime Report yang mengaitkan Malaysia ini setakat hari ini, laporan di sini agak tidak membantu imej negara di dalam meyakinkan bahawa apa yang dikatakan oleh Menteri tadi, integriti sistem kewangan Malaysia itu ada di sini, ya Mak Menteri. Jadi dan ini soalan politik lah, saya kena cakap politik. Tapi kalau ada, Menteri ada jawapan, tolong jawab. Tapi saya kena soalan politik lah. Tapi saya nak tahu, Menteri, kenapa industri money changer ni seolah-olah dimonopoli oleh satu kelompok? Saya tak tahu. Mungkin saya tak tahu, mungkin UMNO lebih tahu. UMNO banyak program agenda Bumi Putera, dasar ekonomi Bumi Putera dan sebagainya, tapi saya tak nampak benda tu dalam pengguruk wang. Kerana Mak Menteri, kerana lesen-lesen ni dikawal oleh Bank Negara. Kalau saya tadi masuk website, hampir saya ingat 800 lebih lesen-lesen yang dikeluarkan kalau kita, dan diklasifikasikan mengikut negeri. Tetapi kita tengok di Bukit Bintang ke, di Pulau Pinang ke, di Georgetown dan sebagainya, dia jadi macam satu industri monopoli, satu kelompok, kan? Tapi kita tak nak sebut kat sini, nanti dia kata perkauman dan sebagainya. Tapi saya nak perkara itu, apakah dia ni penjelasannya di situ, ataupun jumlah dia besar mana? Dan Menteri juga boleh jelaskan kepada kita, kerana dimaukan satu akta ibu baru di sini, berapa nilai yang telah kita rugi sebelum ini. Kalau akta ini dengan tidak cepat mungkin kita luluskan di Dewan Mulia ini, kerana di kuateri integriti sistem kewangan terutama industri ini tidak seketat yang kita mahukan.
Menteri tolong beri penjelasan tadi. Tadi dua, satu kes batu nilai, dan kenapa industri ini yang saya katakan tadi seolah-olah macam dimonopoli, seolah-olah oleh kelompok tertentu. Mohon penjelasan.